Wanita masa ini, wanita luar biasa. Dan untuk bincangkan topik yang panas ini, move on atau tak move on, kita masih lagi bersama dengan Mr. Al-Mahdi Hussein, seorang kaunselor berdaftar. Okey, soalan pertama saya nak ambil dia lah. Okay, menjiwai, betul menjiwai. Okay. Kita mewakilkan penonton di luar sana. Mewakilkan Wanita-wanita tersakiti. Okey, Mr. Al, saya nak tanya juga, apabila Mr. Al ada bagi dua kelas tadi, which is the first one yang akan meraih pilu, menangis, meratap berepisod. Satu lagi pula yang akan move on, just bangkit untuk teruskan anjakan paradigma tu. Tapi kadang-kadang ada juga stigma mengatakan bahawa yang pertama, untuk kelas pertama ni, mereka senang sangat move on. Bila kita bercinta, kita dah biasa, kita dah putus, move on, kita to another person, and then kita move on cepat. Jadi macam mana sebenarnya orang yang macam ni? Ada pendapat mengatakan bahawa orang macam ni, dia tak sayang sepenuhnya mungkin, atau mungkin dia just suka-suka biasa. Jadi macam mana tu, Miss Al? Okey, ini kalau kita berbalik dari psikologi, kita akan tengok balik orang tu bagaimana cara dia membesar. Ada orang dia banyak unfinished business, kita panggil benda-benda yang tidak diselesaikan, ada masalah dengan family, ada masalah dengan ibu bapa bercerai dan sebagainya, jadi dia memberi kesan kepada dia, jadi dia pun tidak kuat. Tapi kumpulan-kumpulan yang seperti El katakan tadi ni, mereka kuat. Mungkin mereka tidak ada masalah macam tu. Mungkin mereka ni adalah pemimpin kat sekolah, mungkin mereka ni banyak join aktiviti-aktiviti yang hebat, jadi dia tak ada masalah. Kumpulan ini dia boleh move on dengan cepat. Mr. percaya macam personality kita panggil peacock, ataupun kita pernah belajar sebelum ni personality merah, mereka cepat. Mereka cepat untuk move on berbanding personality burung hantu yang selalu sedih, pilu, kecewa, remuk rendah, emosi dan sebagainya. Okey, macam tadi Mr. saya nak tanya mengenai orang kata mereka ini yang sukar untuk move on ini. Bagaimana kita nak memainkan peranan kita untuk membantu sesetengah individu ini yang mungkin mengalami kemurungan oleh kerana hubungan percintaan mereka ini gagal di tengah jalan. Mungkin yang first ataupun yang lebih sayanglah untuk individu itu. Bagaimana kita nak membantu mereka dari sudut kemurungan itu? Mr. boleh klasifikasikan benda ni kepada 5 benda yang kita patut buat. Okey. Kita gunakan seram saja. SERAM. Seram. S tu share. Okey. Share, kita maknanya kita share apa masalah yang kita, kalau kita tak share, jadi masalah tu tak habis kan, kita masih lagi berfikir dengan benda tu. Okey. Lepas tu kita ni kita skip dulu yang ini, teringatkan reward, ganjaran. Beri ganjaran pada diri kita. Pergi shopping, beli kat Shopee, beli kat Lazada, buat aktiviti. Okey, buat window shopping dan sebagainya. Lepas tu appreciation. Kita kena bantu, kita kena selalu appreciate orang yang selalu ada masalah macam ni. Kalau kita ada kawan, kita dengar masalah dia, appreciate dia, ataupun kita yang masalah, kita appreciate diri kita. M tu kita motivate. Okey, kita motivate diri kita, kita buatlah aktiviti-aktiviti yang bermanfaat, join orang-orang dekat kumpulan-kumpulan yang tak ada masalah macam kita, ya. E tu tadi encouragement. Kita mesti bagi galakan supaya mereka tidak terjerumus ataupun sentiasa duduk di dalam keadaan yang sedih, kecewa, berkurung dalam bilik, ya, ataupun sampai membawa kepada depression hanya disebabkan dia tak boleh move on. Tak boleh move on. Sebenarnya konteksnya sebenarnya move on ni besar, tak semestinya dengan pasangan. Mungkin dengan musibah-musibah yang telah melanda diri, mungkin tak dapat 5A dan SPM dan sebagainya. Itu juga merangkumi dari aspek kemurungan itu juga. Setuju. Darina dah cakap pasal merangkumi semua aspek. Kita pergi kepada peranan ibu bapa pula. Macam mana pula dengan peranan ibu bapa untuk bantu anak-anak yang kemurungan akibat nak move on tapi tak boleh? Macam kita pergi the full scope lah, untuk maybe percintaan atau mungkin result exam and everything. Jadi apakah sebenarnya peranan ibu bapa, orang-orang terdekat untuk mengelakkan kemurungan daripada berlaku? Pertama sekali, kita jangan salahkan diri kita sendiri. Okey, kita mesti pesan pada anak-anak kita, jangan salah, walaupun ada inner century, inner voices yang bagi tahu benda-benda yang negatif dalam diri kita, kita kena bangkit. Kalau kita selalu menyalahkan diri kita, kita tak boleh move on lah. Sebab kita rasa kenapalah kita jumpa dengan dia, kenapalah kita gagal dalam SPM, kenapalah macam ni, kenapalah macam ni, kalaulah aku tak buat macam ni, kalaulah aku tak buat, sebenarnya tak boleh. Itu kita dah salahkan diri kita sendiri. Yang kedua, kita jangan berdendam.
Jangan dendam. Sebab misal suka nak bawa satu cerita, ada orang yang dia tak boleh move on walaupun kekasih dia dah berkahwin. Dia kata kalau dia selalu nampak kekasih dia dan isteri dia dekat Giant. Dia kata misal, saya rasa macam nak langgar dia. Dendam itu. Dendam. Okey. Jadi jangan berdendam. Sebab dendam ni Rina dan juga Al boleh membawa kepada kita sakit hati. Lama-lama kita sakit hati. Bila kita sakit hati, kita marah-marah, kita cerita kat kawan-kawan yang lain dan sebagainya. Kita cuba cari pengaruh dan sebagainya. Akhirnya apa yang telah berlaku? Mental illness. Kita yang akan mengalami masalah mental illness. Kita yang tak boleh tidur. Kita yang sakit-sakit sendi. Kita yang stres. Kita yang tak boleh bernafas. Bagi sesak nafas. Dan last sekali kita yang ada percubaan untuk bunuh diri. Itu sangat bahaya. Jadi pun kita kena pesan kepada anak kita, sayangi diri mereka sendiri, jangan berdendam dan jangan salahkan diri mereka. Satu lagi yang Mr. suka nak share dekat sini, ada satu pelajar Mr. Al, klien lah, counselling. Dia datang pada setiap pagi Rina. Setiap pagi dia dah ditinggalkan oleh kekasih dia, ghosted. Setelah ditinggalkan dan kan sekarang ni yang macam Mr. kata, orang-orang baru dia tak akan dia tak akan bagi tahu kenapa kita berpisah. Dia just delete semua, dia just block, dia mendiamkan diri. Ramai. Kumpulan-kumpulan ni kadang-kadang pesimistik dan mempunyai masalah sendiri. Ramai sekarang ni. Jadi perempuan ni dia hanya datang setiap pagi untuk melihat motor bekas kekasihnya. Motosikal bekas kekasih. Cukuplah hanya untuk melihat motor bekas kekasihnya. Dia kata dapat mengubah rindu dia kepada beliau. Maknanya dia tak boleh move on. Jadi benda macam ni sangat bahaya. Sebab setiap hari dia mesti datang. Bila satu hari kekasih dia tidak datang, dia dah jadi macam orang yang lupa ingatan. Tapi pada ketika itu, situasi ini, orang itu dia sedang mencari jawapan supaya dia nak positifkan diri dia, Mr. Al. Betul. Dia mungkin tak positif, dia berharap. Dia masih berharap bekas kekasihnya boleh kembali kepadanya. Dia masih berharap orang tu boleh mencintainya seperti dahulu. Sebenarnya kita kena putuskan harapan itu sebab kita telah pun diputuskan macam banyak kesan sebenarnya kan. Betul. Okay, saya pula ada juga macam situasi Mr. Al cakap tadi, mungkin ada dengan cara yang macam tu dia boleh melepaskan. Mungkin melihat seseorang itu lebih bahagia tanpa dia. Mula-mula secara awalnya mungkin nak merawat diri sendiri kan. Tengok dia bahagia, dia happy naik motor hari-hari, datang and everything. Mungkin itu adalah salah satu cara untuk dia melepaskan Mr. Al ke Mr. Al tak setuju? Mengubat dah. Mengubat dia macam mula-mula rindu macam tengok dia happy hari ni, okay, esok dia happy hari ni. Lusa and then after that kita jadi macam okey lah, dia happy. Dia happy. Ke macam mana Mr. Ke Mr. tak setuju dengan saya? Bukan kita kata kita tak setuju sampai bila? Sampai bila penonton? Sampai bila? Hebat Rina. Jadi sampai bila? Sampai bila kita nak berada di tempat itu? Sedangkan dia telah pun mencurangi kita, tinggalkan kita, ghosting kita. Tapi kita masih lagi mengharapkan dia. Sampai bila soalannya? Jadi kita mesti kesian kepada diri kita sendiri, Jangan buat macam tu. Kita mesti bina lembaran yang baru, buka chapter yang baru. Kalau boleh hijrah, ada duit, hijrah dan migrate. Okey, untuk cari perkara yang baru. Tapi ada satu teori yang Mr. pernah baca dalam satu buku. Dia kata sekiranya kita ingin menutup cinta yang lama, kita mestilah mencari cinta yang baru. Bila Mr. keluarkan ayat sebegini, sesuatu terlintas di fikiran saya. Sebab hanya cinta yang baru saja boleh menutup cinta yang lama. Tapi pastikan ikhlas mencintai orang yang baru. Ikhlas mencintai orang baru. Okey, saya nak tanya Mr. Al, mungkin ada individu, pasangan ini mereka ingin berkahwin. Tapi ketika dalam perhubungan itu mereka ada satu pergaduhan berlaku dan pada ketika itu mereka dah move on. Tapi bagaimana mereka nak melupakan move on yang mereka telah berlaku itu sehingga ke alam perkahwinan nanti? Mungkin ada tips ataupun nasihat kepada mereka hubungan ini. Maknanya apa yang Rida maksudkan, bagaimana mereka nak meneruskan kehidupan itu. Mereka akan berkahwin, tapi mereka akan berkahwin. Tapi berlaku satu pergaduhan ketika itu dan mereka dah move on. Bagaimana mereka nak bawakan mereka nak melupakan apa yang mereka bergaduh tu. Baik, supaya tak ungkit balik pada sebab kita nak berkahwin, kita mesti ada give and take. Ini konsepnya Mr. dah kahwin 20 tahun. Jadi kita tak boleh, kalau kita lihat daripada carta
kumpulan mana yang kita patut pilih kalau kita nak kahwin daripada segi nilai-nilai dan juga sikap yang patut ada pada pasangan, ada 3. Tiga, okey. Ya, Tiga? satu mesti cari orang yang jujur. Jujur. Paling penting. Kalau dia tak jujur, memang kita susahlah nak teruskan sehinggalah ke jenjang pelamin ataupun sehinggalah ke anak cucu. Gitu, okey. Yang kedua, memahami. Kalau dia tak understanding, susah. Okey. Kalau kita kerja nurse, kita kerja host, dia tak faham kita kerja macam mana, susah, betul tak? Dia kita mestilah memahami. Dan yang ketiga dalam carta adalah bertanggungjawab. Bertanggungjawab. Jujur, memahami dan bertanggungjawab. Tanggungjawab. Kalau Okey. tak bertanggungjawab, jangan pilih. Sebab nanti kita akan jadi mangsa kepada lelaki-lelaki yang menggunakan wang kita. Ya, betul. Kita pernah jadi host, Betul. tapi wang kita kena buat loan dan kita kena jadi penjamin kepada diri dia dan dia tidur. Dia di rumah tidur. sahaja dengan motor yang besar itu. Motor yang besar itu. Okey, saya ada soalan dari producer. Saya ada soalan. Sebelum kita termasuk, saya ada satu soalan. Okey, silakan, Producer Darina. tanya, dia kata bagaimana dia nak move on tetapi dia melihat muka orang tu hari-hari. Mungkin Mr. An boleh jawab sebentar lagi. Kita nak berehat Okey. sebentar. Kita akan Sebentar kembali lagi. selepas ini dalam program Boy Bicara Hawa. Inspirasi wanita masa ini. Wanita luar biasa.